Jadi hari ni cuma mungkin nak sentuh sikit-sikit bab ikhlas. Ikhlas ni adalah benda yang subjektif, benda yang tak nampak. Saya ikhlas. Ikhlas tu apa dia ya? Dia adalah sifat. Ikhlas tu adalah sifat yang tak boleh nak diukur. Kita tak boleh kata dia ikhlas semata-mata kerana Allah, tak boleh, sebab dia di dalam. Hanya orang yang melakukannya dan Allah memang Maha mengetahui lah. Jadi di situ kita nak cerita bab ikhlas, kita tengok ciri boleh. Tengok ciri dia boleh, insya-Allah. Ada banyak cerita bab ikhlas, sahabat-sahabat dan ulama-ulama terdahulu yang kita boleh jadikan contoh dan motivasi diri kita. Yang kadang-kadang kita rasa dah patah semangat, kadang-kadang kita rasa kita buat sesuatu orang tak pandang, kita rasa alahai, rasa kecewa lah kan. Kenapalah dia tak boleh terima, kenapalah macam ni jadinya. Jadi cuba kita koreksi, bahasa dia, kita muhasabah lah balik. Ada tak keikhlasan dalam setiap amalan kita? Kita cuba untuk ikhlas. Walaupun ikhlas itu sifat yang tinggi, bagi saya tinggi, makam tinggi tu. Kita tengok arti dia dulu. Ikhlas adalah roh daripada suatu amal perbuatan. Roh maknanya rohani lah, benda yang tak boleh dipegang. Metafizik, benda yang tak boleh, bukan fizikal, benda yang tak nampak. Roh maknanya perkara gaib. Dari satu perbuatan, dia adalah roh. Itulah ikhlas. Maknanya kalau orang yang tak ikhlas, kita kenal. Orang tak ada ruh kan, orang sakit, dia ruh dia dah nak keluar, contohlah. Macam mana rupa dia? Pucat, dia letih, putus harap, dia dah tak ingat dah kalau bawa buah apa ke, tak nak makan. Macam itulah orang yang tak ada ruh ikhlas. Dalam amalannya, dia ada ciri dia apa dia? Dia macam tak bermotivasi dah bekerja. Dia leka, kenapa aku, asyik aku je kena buat. Kenapa orang tu tak kena gaji sama? Kenapa gaji aku tak naik? Kenapa kalau kerja kat kerajaan banyak dah ni, kalau kerja kat swasta lagi 4 kali ganda. Di situ nilai-nilai itu akan ada bermain dalam kepala. Bila bermain dalam kepala, masuklah unsur-unsur lain tadi, yang metafizik yang lain, iaitu syaitan, iblisnya akan mula merasuk dalam kepala kita ni. Dia kata banyak lagi peluang kerja baru ni, ada syarikat ni, ada syarikat ni, ada ni. Jadi balik-balik, ikhlas itu sifatnya roh. Roh maknanya wajib ada dalam sesuatu. Dalam badan mesti ada roh. Orang yang tak ada roh tadi itulah, yang roh dia nak keluar ke, dia akan pucat, dia letih. So dalam ibadah dia akan letih lah, kerjanya tak menjadi sangat, dia tak bersifat super. Dia tak ada nak buat macam ni, buat macam ni. Tak apa orang buat pun, kita cuba cara lain. Kita ada plan B, plan C, plan D. Yang itu patutnya ada dalam orang yang bersifat ikhlas tadi. Dia kena ada banyak plan. Selalu orang kata plan B kan. Tak, kalau saya orang tanya ada plan tak? Ada plan C, plan D. B tu dah nombor 2 tu tak ada dah fikir. Sebab plan B kadang-kadang dia tak berapa sangat. Nak C dan D sebab yang fikir yang orang lain tak fikir. Kita kena buat sesuatu yang orang lain tak buat. Itu adalah paling bagus. Moga-moga apabila kita buat sesuatu yang orang lain tak buat, orang lain ikut, yang tak pernah buat tadi, kita meraih jariah sepanjang masa. Jangan risaulah, kena beranilah menongkar arus. Cakap senang kan? Malah cakap senang, tapi buat. Kena ada dalam kepala yang orang tak buat. Itu ikhlas. Pertama, mesti nak berani. Jangan dia ke belakang. Bila buat keputusan, jangan ke belakang. Roh mesti ke depan. Itu sebab bila di alam rahim, kita tengok roh 4 bulan ditiup. Dia tak ada lama sangat, 4 bulan tiup roh. Perlu pada roh tu, supaya badan fizikal janin itu berkembang selaras dengan roh yang ditiup, berserta dengan 4 perkara yang dicatat. Itu pentingnya tu. Roh itu perlu dikembangkan. Kalau tak, dia akan jadi letih macam ni kan. Letih. Memang kalau buat kerja memang letih. Tapi bila kita buat kerja yang kita sungguh-sungguh, yang kita rasa
nilainya lebih pada ni, kita kena fikir itu je. Kita tak lama. So dalam hidup tak lama ni, jangan rasa muda ni lama. Tak lama lah cakap tak lama. So kita nak buat semua benda nak buat. Macam saya lah, saya semua benda saya buat. Dalam masa saya buat master, saya buat itu, saya buat ini. Kita rasa macam tak cukup-cukup hari rasanya. Jadi itu pengenalan. Ikhlas sifatnya ruh, benda yang tak nampak, benda yang metafizik. Okey, rohani. Jadi apabila amal perbuatan yang kita lakukan tidak disertai dengan rasa ikhlas, maka hal itu bagaikan jasad sebuah tubuh yang tidak memiliki ruh. Seperti halnya hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di dalam Ibnu Athaillah ni dia ada kitab ni kan, Hikmah Al-Hikam. Hikam tu jamak lah, ni ada ustaz yang pandai agama ni kan. Hikmah satu, hikam banyak lah kan. Jadi di situ dia kata tidak hanya itu sahaja, ahlakul kalimah yang berupa ikhlas adalah buah dari ihsan. Ihsan apa dia ihsan? Kita beribadah seolah-olah Allah tu kita nampak depan kita macam botol ni lah, nampak seolah-olah. Tu ihsan. Jadi ihsan ni dengan takwanya yang tinggi, buahnya adalah ikhlas. Maknanya ikhlas tu adalah buah hasil daripada rasa takut pada Allah, rasa hadirnya Allah, baru ada buah. Kalau tak, dia tak ada buah. Maknanya orang yang tak ikhlas, barat tanam pokok tak ada apalah, tapi pokok tu ada juga daun, dia boleh letak kereta macam saya tu kan. Tak, sebab Maha Suci Allah mencipta sesuatu yang sia-sia. Kita nak bagi contoh pun tak tahu, sebab semua ada rahsia. Jadi di sini ikhlas ni adalah buah. Buah daripada ketakwaan, buah daripada ihsan. Jadi kalau tak ikhlas, habislah amalan kita, habislah, tak ada buah. Okey. Jadi keyakinan seolah-olah beramal, seolah-olah Allah sentiasa bersama kita, Allah sentiasa memerhatikan kita, Allah sentiasa akan menolong kita. Tambah pula kalau di Ma'had Tahfiz ni bahagian ilmu. Setiap langkah kita dari rumah, setiap masa berada masa mesyuarat, sentiasa dipayungi oleh malaikat. Barulah kita rasa berbuat-buat nak berkorban untuk tahfiz. Sebab setiap detik nafas, fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Kan selalu kan orang baca kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin. Tu kalau tarikat Ahmadiyah memang tu, fi kulli lamhatin tu memang lafaz yang wajib lah mengucap, sambung. Saya tak tahulah kat sini ada tarikat ke tak. Tahu kalau 9 dia wajib tu, fi kulli lamhatin tu wajib. Pada setiap degup jantung, pada setiap pernafasan, semuanya kerana Allah, tak ada lain lagi. Itulah nilai ikhlas. Kita buat semua gerak dari Allah. Kita tak ada rasa apa. Hatta orang yang nak kacau kita pun, nak buat fitnah pun gerak dari Allah. Sebab apa? Kita tak boleh marah orang tu, sebab Allah utus dia untuk uji kita betul-betul buat kerja ke tak. Kalau fikir macam tu memang selamat hidup lah. Tapi kalau kita fikir, ya Allah, kenapa dia dengki dengan aku, dia pun, kita pun mulalah terpeleot sikit, mulalah kecil hati, mulalah nak mengasing diri. Malah rasa kecil hati, tapi sebelah kan. Sebab ada siri-siri ujian yang lebih besar. Ini kecil aja ni. Dia nak cakap belakang, tak apa, dia cakap belakang. Dia memang kena duduk belakang pun, dia tak layak duduk depan. Cakapnya dia memang layak, dia cakap kat belakang je, dia tak layak di depan. Tu sebab dia jealous dengan kita kat depan. Dia cakap belakang. Memang biasalah. Itu cara nak rawat hati, supaya kita tak rasa sangat macam kecewa dengan apa ancaman yang Allah utuskan pada kita. Jadi di situ erti ikhlas tadi. Kalau ikut Ali Ad-Daghaq ni, tengok menutup segala sesuatu dari pandangan makhluk lain. Maknanya kita buat sesuatu ibadah, jangan kita hebah-hebahkan sangat. Sebab dalam ramai-ramai tu ada orang ada sakit ain, ada sakit macam cemburu sikit. Jadi tak semua benda nak share dengan orang. Jadi tahfiz takzim ni kena fikir sikit lah, jangan over-over sangat cerita semua benda kat orang. Ada benda eksklusif untuk kita saja, kena pegang. Macam rumah tangga lah, tak semua nak cerita dekat Facebook, dekat mak kita, mak mentua kita, dekat siapa, dekat jiran. Ada benda yang eksklusif
untuk kita dan pasangan sahaja. Ada benda yang eksklusif untuk Mahat Ta'zim ni sahaja. Allah bagi untuk kita simpan. Bukan semua nak didedah. Tak semua orang rasa aman dengan kita. Kadang-kadang dia jadikan sesuatu aib atau kelemahan itu untuk tikam balik. Dia jadikan senjata. Itu kita ini kena ingatlah. Sebab semua orang ada kelemahan. Sebab namanya manusia, mana ada kekuatan. Sebab atas kelemahan itulah baru akan wujud apa dia? Mohon bantuan dari orang lain. Kita akan rasa rendah diri. Kita akan selalu berdoa pada Allah. Itu sebab ada kelemahan. Supaya Allah nak kita sentiasa tawaduk. Jangan perasan sangat kita kuat. Kelemahan pasti ada. Apa saja ada kelemahan. Tengoklah pada struktur apa yang ada di dunia ni. Semua benda ada kelemahan. Durian, musang king, nama king. Kelemahan dia apa? Biar seminggu dia terus jadi musang hamba lah. Tempoyak je lah layak kalau orang nak buat. Kulit pun dah merekah, kena ikat dengan getah. Kena faham macam tu. Setiap sesuatu ada kelemahan. Ada elatnya. Jadi kelemahan akan datang. Ujian akan datang, silih berganti. Jadi asatizah kena kuat. Antara ujian terbesar tahun ini ditutupi dengan pada 23 Disember kehilangan Ustaz Omar. Tapi itu adalah ujian untuk mematangkan semua. Jangan sangat bergantung kepada makhluk, Allah kata. Jadi kewujudan itu kena ada rasa, kena hargai, kena kita rasa pentingnya seseorang. Tak kira apa saja latar akademik, tak kira apa saja peranan. Hatta Pak Din ni penting ni. Kalau dia tak ada, saya tak boleh jadi driver. Saya tak ada lesen. Pak Din pun kena jaga juga. Penting ni orang gagah ni. Jadi di situ nilai ikhlas tadi apa dia? Kita menutupi segala pandangan dari makhluk lain. Kalau ikut ahli dok ni lah, ahli dakok ni. Jadi dari ikhlas itu kita buat sesuatu, jangan sampai asyik-asyik nak beritahu orang. Tak semua benda nak kena beritahu orang. Jadilah seperti jantung. Wah, ni kata-kata hikmah saya cipta sendiri ni. Yang sentiasa mengepam darah, walaupun kita tak nampak dia pam darah tu. Tahu-tahu kalau dah tersumbat je lah. Jadilah seperti jantung yang sentiasa buat kerja. Hatta sekarang ni pun dia tengah buat kerja kan, tanpa letih. Walaupun kita makan benda yang menyumbat darah tadi, dia cuba nak pam juga. Jadilah seperti jantung yang menggerakkan jasad yang satu. Walaupun rohnya boleh bergerak, tetapi perlu pada jantung. Jadilah seperti hati yang membersihkan toksit-toksit di badan. Jangan kita pula merosakkan tahfiz yang cantik. Jadi hati yang membersihkan. Ada kekurangan, bersihkan. Jadi di situ baru akan muncul nilai-nilai ikhlas. Sentiasa apa aku nak buat. Kena jadikan dia sebagai inilah saham kita yang Allah dah tentukan. Inilah sebahagian daripada saham kita yang Allah dah tentukan kita berada dalam bahagian ini. Jangan lepaskan peluang. Sebab peluang yang Allah bagi tak datang selalu. Pak Din yang datang dari Ketereh ni tak tentu lagi tak bila-bila masa dia nak balik, so tak dapat nak tolong. Jadi masa dia ada ni, gunakan sebetul-betulnya kewujudan dia tu untuk bantu kita. So kita saling bergantung. Barulah ikhlas. Jangan kita saling mengata kenapa dia, bila banyak why habislah. Itu sifat ikhlas. Iaitu kalau bagi Ali tadi, iaitu sembunyikan. Apa saja kekurangan, sembunyikan. Yang baik-baik kita teruskan. Jangan dedah-dedahkan sangat. Okey. Ikhlas ialah membersihkan seluruh punca indera secara lahir dan batin dengan budi pekerti daripada budi pekerti yang tercela. Itu satu ciri. Maknanya kita cuba bersihkan. Ikhlas ni dia akan diganggu dengan sifat-sifat mendatang. Maknanya apa dia? Kadang kita rasa kita lah yang baik sangat, kita lah yang berperanan, tak ada kita tak jadi tak. Jangan sifat macam tu. Sebab semua orang kalau namanya organisasi, mesti saling mendukung. Kena ada. Mesti saling bekerjasama. Mesti bekerjasama. Saling tu dah bekerjasama lah.
Jadi di sini dia kata beramal adalah salah satu pembuktian makhluk kepada Allah. Ta'abbud amal. Bahawa mereka adalah seorang hamba yang patuh kepada Sang Pencipta Al-Khaliq, yang sudah memberikan amanat dan rahmat yang luar biasa, di mana amal yang dilakukan ditujukan sebagai suatu pembuktian ketaatan. So amal ni ada dua kan yang kita tahu. Satu amal yang khusus, iaitu apa dia, solat, puasa, itu khusus. Malam ni ramai orang berlumba-lumba nak baca 3 kali Yasin lah, nak tahajud lah. Habis malam tadi tak buat ke? Kelas juga tu. Jadi di sini nak buat boleh, tapi jangan jadikan hari-hari tertentu saja beribadah, seolah-olahnya hari lain Allah tak memandang ibadah kita. Jangan kena bersihkan sikap itu. Jadi di sini pembuktian ketaatan, ta'abbud tu, hamba, kehambaan, tawaduk, mesti dijelmakan untuk nanti kita dapat buahnya. Itulah buahnya ikhlas. Kena bukti. Buktinya apa dia? Kerja bersungguh-sungguh, tidak mengungkit-ungkit, tidak membeza-bezakan diri kita dengan orang lain, tidak memandang rendah pada darjat orang. Apa lagi? Tidak berkira dalam memberi sumbangan. Sumbangan banyak, material, moral, sokongan, doa, tu semua sumbangan. Jadi ikhlas itu mesti disatukan semua punca tadi. Itu sebab kadang-kadang kita tengok ada orang dia tak ada apa pun, tapi atas nilai keikhlasan dia sanggup bekerja tu walaupun tak setimpal. Sebab ikhlas, dia fikir mungkin terlalu mahal bakti yang dia berikan di dunia ini untuk dinilai di dunia. Maksudnya ganjaran dia tu terlalu besar, tak terbayar adik kita, hutang budi dia tu terlalu besar sehingga ditangguhkan di akhirat. Yang itu lebih besar peranan dia sebenarnya. Hatta bila iza mata ibnu Adam kan, bila mati seseorang itu, faqad qamat qiyamatuhu, maknanya masa tu berlaku kiamat dah. Maknanya bila mati je qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tu dia dah habis masa bermula kiamat. Masa di situ dia dah mula menuai. Maknanya husnul khotimahnya, dipermudahkan urusan pengebumiannya dan orang saling berdoa, lebih 100 orang solat. Di situ dia dah mula menuai hasil-hasil yang sejagat, yang abadi. Kalau kita tengok pun, kita tengok lah bagus orang ni kan. Sebenarnya tu yang penting. Yang di dunia ni perlu, gaji-gaji tu perlu, tapi kadang-kadang ada yang kalau nak kira setimpal. Kita tengok kan orang influencer dah, dia masuk je gambar dalam TikTok tu dapat 100,000, 200,000, 1 juta. Khairul Amin jual sambal aja kan. Jual apa? Ayam dendeng. Bergelar kan. Kita tengok, senangnya dia dapat 1 juta pembeli. Tak apalah, tu cara dia, Allah bagi rezeki melalui itu. Tapi kita pun boleh dapat 100,000 juga. Anak-anak tahfiz, orang awam, kita berbakti pada mereka. Gunakan anak-anak tahfiz untuk buat baik dengan orang awam, untuk menjadi model yang terbaik. Kita juga jadi model. Kemungkinan lebih 100,000 kita dapat. Macam mana nak tahu dapat macam mana? Walaupun sedikit, tetapi nampak mana perginya duit itu. Berhasilnya anak-anak tahfiz, berhasilnya anak-anak kita, berhasilnya hidup kita. Kalau ujian tu ujian nak tentu okey tak okey je, macam itulah ujian akan datang. Pastinya ada datang. Ujian dia tak ada, tak akan terhenti. Semakin banyak nilai ikhlas yang kita nak semat, semakin tinggi ujian yang akan kita dapat. Apa dia maksudnya? Kita contoh je lah dalam satu hadis, Allah memberi idea. Hadis ni adalah wa ma yantiqul anil hawa in huwa illa wahyu yuha kan. Nabi tu dia tak cakap sia-sia, semuanya wahyu. Nabi beritahu kan, setiap orang akan diuji mengikut iman, mengikut kadar agamanya. Makin tinggi agama dia, makin besar ujian dia. Sama ada ujian hidup ataupun ujian keimanan. Contoh dia kata, para rasul dan nabi lah yang paling besar ujian. Kalau anak mati, tak mati sikit-sikit. Kalau anak Nabi Muhammad tengok, ada tengah-tengah senang main, setahun lebih meninggal. Anak lelaki semua meninggal kan masih kecil. Anak perempuan pun yang panjang umur 29 tahun tu Sayyidatina Fatimah 29 tahun. Kalau yang lain
Semua mati awal-awal, ya, tengah-tengah elok-elok, sihat-sihat, demam sikit, meninggal kan, wafat. Begitu juga dengan Nabi Ayub, anaknya sekali meninggal, anaknya ramai, berpuluh, sekali wafat. Sederak. Dia ditimpa kemiskinan. Dia asalnya raja, mewarisi tahta Sulaiman dan Nabi Ayub, Sulaiman dan Daud kan. Dia mewarisi kerajaan. Tapi apa jadi pada Nabi Ayub? Dia kemiskinan, dia susah, sakit, melarat, anak wafat, semua anak mati. Dan isterinya pun dikatakan tinggalkan dia. Benarnya taklah. Isteri itu nak cuba jual rambut zaman tu lah rambut tu laku. Tu je lah ada dalam badan dia kata dia nak jual rambut. Sekarang ni tak ada orang jual rambut kot. Tak tahulah sekarang ni kau nak jadi model lah kot. Tak adalah. Saya tak tahu cerita tu. Macam tu je lah. Jadi di situ setiap orang akan ada ujian. Kalau kita rasa kita lebih sikit pada orang lain, mana orang kalau puasa, dia puasa nisfu Syaban, kita puasa 13, 14, 15, 16, 17, contoh lebih sikit, mesti ujiannya lebih sikit. Kena yakin lah tu. Kalau tak ada, maknanya benda tu tak berapa jadi tu. Kalau kita rasa kita baik sikit, apa contoh baik lagi? Baiklah. Baik ni banyak dalam ukuran baik tu, good and evil tu banyak kan. Jadi di situ pastinya kena ada ujian. Sebab Nabi kata tadi, semakin tinggi agama, semakin tinggi ujian. Semakin tinggi agama, semakin tinggi iman, makin besar ujian. Sedangkan para Nabi dan Anbiya, dia kata kalau demam pun, demamnya lebih panas. Sebab pada suatu hari Sayyidina Osman datang kan, dia kata dia tengok Nabi demam, Nabi kata demam panas. So dia raba nak melecuk tangan Sayyidina Osman. Nabi kata biasa bagi para Rasul, tu baru demam. Jadi kalau macam kita rasa kita iman tinggi sikit, bersedialah untuk demam kuat sikit lah pada orang lain. Kalau takat-takat demam panas, suang-suang kuku tu, makna tu dah keluar lah Negeri Sembilan kan. Maknanya tu suang-suang kuku jugalah agama kita. Dia kena lebih sikit. So kita muhasabah lah. Ujian akan datang ni, tahfiz ni, ujian akan datang. Rasa okey dah? Saya cakap betul, bukan saya cakap jadi. Tapi berdasar hadis Nabi, ujian akan datang. Berdasarkan kita rasa kita buat macam mana, ujian akan datang. Berdebar dah ada kejap kan. So kena adalah standby. Bila ujian adalah benda perisainya. Nak buat apa? Itu yang kena ada ilmu-ilmu kan. Macam mana nak buat. Ada nak tanya? Okey. Jadi kita tengok lagi, teruskan. Ada banyak penelitian lah sini. Kalau Imam Al-Ghazali dia kata ikhlas hadi melakukan amal kebaikan semata-mata kerana Allah. Saat itu kita kena istighfar lah. Setiap hari kena betulkan. Bangun aja tidur, astagfirullah. Kadang-kadang ada hari yang kita condong sikit, dah lupa dah niat asal kerja kita tu, lari sikit. Kita mula dah berbaur-baur antara duniawi dan ukhrawi, antara sebenar dan talbis iblis. Yang itu lagi bahayalah. Okay? Jadi kena ingat selalulah, semuanya kerana Allah. Boleh? Ujian akan datang, semuanya kerana Allah. Yang Allah bagi tu pun nak uji kita lah tu. Betul tak betul ni? Cakap je kan. Apa dia? Surah Al-Ankabut kan. Adakah kamu menyangka yang kamu tidak akan diuji, padahal kamu telah mengatakan kamu beriman. Wahum la yuftanun. Ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah kamu menyangka kamu takkan diuji lepas kamu cakap kamu beriman? Dan kamu takkan diuji, dia tu. Boleh sangka macam tu ke? Mesti kena uji punya. Makin besar, makin. Nabi Ibrahim tu tengok, Khalilullah, kekasih Allah kan. Macam mana ujian dia? Kena keluar dari bumi dia. Dah tua, masih tak ada keturunan. Itu besar ujian tu Umur dah 80, umur 90, lepas tu umur 112, dapat lagi satu zuriat. Ujian juga. Kalau kita kan umur dah 70, tiba-tiba ada baby, ujian juga. Apa ujiannya? Diri sendiri pun tak terjaga, lupa letak barang, ada baby. Ni kan baby letak mana lupa ni kan. Pergi shopping tinggal baby kat shopping komplek. Sebab ujian. Tapi jaranglah dengar. Dah umur banyak-banyak tu tiba-tiba, tambah perempuan memang tak adalah kan.
Tapi kalau ada tu itu besarlah imannya tu. Kata tadi kan, ingatlah cakap saya, makin besar ujian makin tinggi iman seseorang tu berdasarkan ujian dia. Jadi kalau orang kafir jangan ceritalah, sebab dia tak ada iman. Jangan cerita. Kita ni cerita bab orang Islam. Okey. Kalau Ibnu Athaillah tadi, Ibnu Athaillah ni Al-Hikam tu lah, kitab Al-Sakandari tu, dia kata sama je lebih kurang dengan Imam Al-Ghazali. Jadi kita beriman khas semuanya ditujukan untuk Allah. Tak ada pun untuk diri kita. Sebab Ibn Athaillah ni memang tasawuf sungguh lah. Memang semuanya kerana Allah. Kita kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Kalau tak dapat ikut dia punya ciri tasawuf, jangan sampai langsung tak ada tasawuf. Ada sikit. Maknanya kalau dia 100% semuanya gerak dari Allah, untuk Allah, kita mesti ada kurang-kurang 80% untuk lulus. Jangan fail terus, 40% je fail. Okey. Jadi apa ciri-ciri ikhlas? Kita tengok ciri saya cuba pendekkan ceritanya sedikit. Ikhlas ni yang pertama, jangan suka dipuji. Kalau suka puji tu habislah. Bila orang tak puji, kita akan marah lah. Jadi jangan suka dipuji. Dan kalau boleh puji tu elakkanlah. Memang kita suka puji orang, tapi elakkan. Sebab kadang-kadang takut orang tu hanyut dengan pujian tu. Dia perasan dia okey pula kan. Jadi di situ elakkan, jangan suka puji. Sebab takut akan rasa ujub dan sombong. Tapi kalau kita nak puji ala kadar, okey. Tapi kadang ada orang kan dia terlampau macam tinggi sangat kan. Jadi itu yang bahaya, boleh melahirkan sifat tidak ikhlas. Kemudian dia tidak ada cita-cita, ambitious. Dia tak ada cita-cita untuk jadi pemimpin. Orang ikhlas ni dia mesti tak ada cita-cita ke arah tu. Kalau dilantik, okey. Tapi tak adalah sampai berebut-rebut, melubah-lubah. Kalau nak dilantik, terima. Sebab mungkin dia ada bidangnya yang boleh dilantik. Tapi saja-saja nak tonjol diri, minta kurangkan. Sebab itulah nanti membabitkan pada ibadah dia, ikhlas atau tidak ikhlas. Okey, mendengar nasihat. Orang yang ikhlas ni orang yang boleh mendengar pendapat, nasihat orang ramai. Kalau tak boleh dengar, maknanya apa dia? Tak ikhlas tu. Ada orang macam tu kan? Aku lagi tua, aku dah lama, kau baru sampai. Tu semua tu ciri-ciri kesombongan lah. Jadi kadang-kadang kita nampak elok, tapi ada orang pandang pada sisi yang berbeza. Pandang depan ni sama, cuba pandang dari tepi, nampaklah hidung tu mancung tak? Dari depan nampak macam mancung kan. Dari tepi rendah sikit hidungnya. Contoh, janganlah lepas ni pandang orang pula macam tu. Itu saya bagi contoh je. Kadang-kadang kita pandang dari segi depan dan tepi, cuba pandang dari belakang, lain gayanya. Jadi itu pandang depan tepi. Cuba pandang di sebalik lagi, lagilah akan nampak. Bagai pandang dari pelbagai sudut, baru tahu betul tak betul. Begitu juga diri kita ukur dari pelbagai sudut, baru tahu betul tak betul kita ni buat sesuatu tu ikhlas tak ikhlas. So kalau tak ikhlas, jangan tinggalkan. Cuba ubah. Cuba kita balik-balik ke pangkal jalan lah. Kalau dulu tak suka dengan nasihat orang, dengarlah sikit-sikit. Mungkin saya dulu tak betul kot. Tak apa, tak ada salahnya kan. Mengakui kelemahan tu tak salah. Banyak cerita sahabat-sahabat kita yang mengakui kelemahan, mengakui rendah diri kan. Sahabat-sahabat, kita ambil lah contoh dari sahabat-sahabat. Macam Khalid Al-Walid, seorang panglima perang kan. Dia mula pun tahun 8 Hijrah kan. Jadi bagaimana dia merendah diri? Dia merendah diri, dia tak banyak jihad pada ilmu. Khalid Al-Walid dia perang. So dia kata dia mengharapkan nak syahid je, dia tak ada niat lain dah. Tapi akhirnya syahid pun tak dapat. Mati kat atas katil. Walaupun tubuhku ada 100 tikaman, mata pedang penuh dengan cala bala, tapi aku mati di atas katil. Tu murid-murid saya tanyalah, Ustazah macam mana dia tahu dia mati atas katil? Dia agak-agak lah Nazak tu, tak ada harapan dah perang dah. Saya kata, dia agak-agak ni mesti mati atas katil ni, dapat agak lah kata. Yelah macam mana dia tahu dia nak mati? Dia tahulah. Saya kata, nanti awak kalau nak mati pun awak tahu, saya cakap. So dia diam lah, cakap macam tu kena kat dia, dia diam lah kan. Jadi macam tu, maksudnya
Tapi kalau ikut pada hadis balik, orang yang berjihad walaupun dia tak mati dekat tak syahid, tetapi dia mati cara lain, pahala syahid tu tetap ada. Memang itulah jaminan Allah. Cuma kali awal ni dia rasa macam tak puas. Dia nak tengah-tengah main pedang tu kena tikam mati. Ada nak macam tu. Tapi tak, dia kata dah tua dah tak boleh angkat badan atas katil je. Dia macam tak syok lah, tak jadi perwira. Mati tu mati atas katil, mati tua je, tak best dia kata. Itulah semangat yang kita kena ikut. Walaupun tak terdaya. Ambil balik pada arwah abang saya tadi. Walaupun kat hospital saya pergi ziarah masa tu, saya tak ingat siapa. Dia kata salah seorang ustaz dia ada sama dengan saya masa tu. Saya pergi tu kan, saya tak ingat siapa. Jadi arwah abang saya ni cakap, kalau ada laptop ni, dia kata dia suruh dia orang buat laptop. Ada benda tak selesai lagi, nanti ada kursus lah. Saya kata, dah atas katil lah ni, dah tak bernafas lah ni, saya kata. Dia kata, tak payahlah kau fikir bab-bab tu semua. Dia kata, tak boleh bawa masuk kubur pun. Saya cakap dah kan. Dah berbuih dah. Nak buat kerja lagi. Itu semangat orang yang memang ikhlas bagi saya lah. Taklah saya ni sebab abang saya, tapi bagi saya memang ada orang macam tu. Saya pernah ziarah ada seorang cikgu, dia masuk hospital memang teruk macam tu lah. Dia kena denggi, berdarah mulut ni. Dia kata tadi cuba bawa laptop, suruh bawa laptop sekolah kat dia. Dia nak susun jadual relief lah. Saya kata diri sendiri pun kena relief dengan orang, nak reliefkan orang pula kat situ kan. Dia sendiri pun tak tentu hidup. Saya marah, saya cakap je, apalah hal nak fikir-fikir sekolah ini ni kan, kalau mati macam mana dia. Cakap macam tu je, cukup je lah dia kata kan. Tuhan bagi ujian ni suruh rehat-rehat je lah. Tak ada, dia kata tak boleh, dia kata ni. Sebab semangat tu. So keikhlasan itu dia akan melahirkan satu semangat yang memang tak ada nilai dia. Orang tak pandang, tak kisah dia sakit, dia tak bernafas, tapi dia nak buat juga. Itu ikhlas sebenarnya. Sebab kalau orang yang tak ikhlas ni, dia sakit sikit pun dia cakap excuse, sakit gigi tak nak pergi kerja. Hari ni tak apalah, dia kata baby demam. Kan orang ada baby kan, baby baru nak mengangkat ni demam lah, dia kata. Macam ada orang terasa lah lepas nikah ni. Jadi minta excuse sikit. Tapi tak, dia akan datang dengan babynya. Dia akan buat apa saja. Apa boleh saya bantu? Kita kena tanya diri, apa boleh saya bantu? Macam mana cara saya boleh berkhidmat walaupun ada halangan? Itulah maksudnya ikhlas. Dia kena, tak boleh nak harap pujian, dia tak boleh harapkan hinaan. Okey, lupakan. Ciri yang kelima, lupakan. Apa saja yang kebaikan yang kita buat, kalau boleh lupakan. Jangan ingat-ingat. Anggaplah itu satu perjalanan. Boleh ingat tapi jangan cerita ke orang. Selalunya kita ingat lah kan, saya dulu macam ni. Saya tak pernah dapat APC contohlah. Saya kan orang yang tak kerja tu dapat APC 3 kali dalam perkhidmatan. Saya ni orang tak pandang. Jadi jangan diungkit sebab kita ni terlalu mahal nilainya amal kita kat akhirat. Dia Tuhan nak balas. Anggap macam tu lah, sebelahkan perasaan tu. Dengan kata tentang kat akhirat pun tak dapat. Yang itu dah sangka buruk, nak buat macam mana kan. Dah memang kepala tentang dunia tak dapat, akhirat pun tak dapat. Padan muka sangka baik sikit lah. Sangka baik sikit dengan Allah. Jangan sangka buruk sangat. Okey, kemudian lupakan hak dia. Maknanya hak amal baik tadi, maknanya dia patut dapat macam ni, dia deserve, dia patutnya dapat macam ni. Lupakan hak-hak yang patut kita tuai itu, lupakan. Kenapa ni saya dah berkhidmat lama dah kat sini, tiba-tiba dia lain atas lagi dari saya. Tak apa, duduk bawah. Ada baiknya kadang-kadang jadi orang bawah-bawah ni. Kenapa? Kita bukan penetap pada satu dasar, keputusan pada orang atas. So kalau berlaku apa-apa, implikasi kita hanya menerima arahan. Saya tak tahu ni keputusan orang atas. Kan senang hidup tu, tidur pun nyenyak je kan. Tapi kalau dah naik atas, terima je lah nasib tu. Janganlah semua orang tak naik jadi ketua pula. Macam Ucik ni kan, dia kena ni, dilantik ni, kena lantik jawatan besar-besar sikit supaya dia bertambah besar. Semakin besarnya jawatan ini bagi, maka badan pun akan bertambah besar. Tanya Umicha. Dulu dia kecil je. Bila banyak tugas dan tanggungjawab yang dipikul, dia ngajar form 6, badannya pun bertambah besar. Bila dia kena pindah dekat Kelantan, pusing balik Siraman, pusing Kelantan, balik, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar.
Sebab itulah cabaran. Bila dia sedih, dia makan banyak. Buat apa nak ikut cakap orang ni tu? Makan. Besar lah. Tanya Syukri lah. Semakin banyak cabaran, bertambah isterinya yang baru, besar lagi badannya, tambah anak, InsyaAllah akan bertambah kilo-kilo pada badannya. Dia makin tu. Sebab anak tak habis makan, dia habis kan. Isteri pun sibuk dengan kerja dan tak habis lah. Habis. Kau habis lah dia bagi kan. Di sini orang sini Pontian pun cakap habis pula, tak tahulah. Tak apa. Daripada membazir lebih baik abang habiskan. Jadi abang habiskan tu, habislah semuanya, bertambah besarlah kehidupannya. Jadi balik-balik berpangkali bagi jawatan doanya ni. Besar ni, insyaAllah ni. Saya cakap sungguh ni. Mana kita tengok mana ada orang yang besar-besar pangkat tu, jarang lah. Dalam 1 juta seorang ni. Bukan 100, 1 juta. Selalunya dia ni esok ni dia comel kejap je ni. Bagi banyak-banyak kerja. Dia akan besar. Barulah dia nampak gah sikit kan. Nampak dia kan. Kalau driver kecil je nak bawa, orang cahaya tak cahaya nak bawa ni, tekan minyak tak sampai ni. Tekan minyak, tekan brake, tarik brake pun pakai 2 tangan handbrake. Sudah. So bila tegap tu dia bawa, cetua je. Barulah seronok. Jangan risau, badan besar ada hikmahnya. Badan kecil pun ada hikmah lah. Macam orang sebelah saya ni kan. Dia menjaga badan nampaknya tu. Okey, itu tadi ciri-ciri dia. Jangan risau. Tuhan sentiasa memantau kita. Allah sentiasa berada bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan risau. Ataupun kalau kita nak sebelahkan ujian-ujian tadi, dia kata ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu tu semua akan rosak, akan hilang. Hatta fitnah pun akan berlalu. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Pegang pada tu. Orang fitnah kita jangan risau. Risau-risau juga, sakit hati kadang kan. Orang fitnah macam-macam. Fitnah macam seolah-olah ada evidence tu betul pula. Jadi macam mana? Memang sedih. Tetapi jangan risau. Lambat laun Tuhan akan pusing balik. Masa itulah kemenangan. Tak kira lah 3 tahun ke 4 tahun. Saya biasa tu. Saya pernah digelar sebagai pelingkup. Istilah pelingkup tu ada lagi ni. SMS boleh saya hantar kalau siapa nak tengok. Pelingkup agama. Ustazah pelingkup. Bayangkan. Mau tak down saya gitu. Macam burn out lah. Padam habis semua. Kalau kata saya berosak boleh pergi. Pelingkup. Lingkup ni maknanya habis ya. Okey, ya Allah, apa yang aku buat? Mulalah kita nak tanya kat Tuhan, apa aku buat ni ya Allah? Tapi fikir balik, tak apalah, biarlah dia nak cakap apa pun. Biarlah, dia tak tahu. Kan? Memang hati sedih. Asal jumpa sedih. Lepas tu ada pula orang lain cakap, Ustazah tak terasa ke? Dalam live, Ustazah tak terasa ke? Ustazah tak? Dia remove Ustazah, dia tulis dekat situ, dia ngumpat. Lagi bagus, Alhamdulillah, saya cakap. Tak apa, buat lagi. Saya kata bagus, dia ngumpat tu kita dapat pahala. Ya Ustazah ada kutuk teruk. Dia cakap, sudah biar letak lah. Tapi lama-lama Tuhan pusing balik. Bila pusing sanggup tak terima. Itu aja. Cuma kita elaklah doa. Saya pernah diajar oleh seorang kawan. Dia orang biasa je. Biasa tu maksudnya bukanlah ustaz pun, Ustazah. Dia kata tak apa. Dia kata orang fitnah kita biar saja. Allah kata masa kita difitnah itu adalah masa kita dizalimi. Bila kita dizalimi, dia cakap dengan saya ni, dia tahu saya Ustazah, saya ngajar Ustazah kan. Bila kita dizalimi Ustazah, doa kita makbul. Dia cakap kat saya pula, bila doa makbul Ustazah rebut, jangan doa dia, rugi. Doa diri Ustazah nak apa? Doa lah. Ni, ya Allah Tuhanku, bagi kat dia balik balasan. Ya Allah Tuhanku, tunjuklah kebenaran. Rugi, jangan. Doa diri kita. Ustazah apa? Ya Allah Tuhanku, aku nak pergi Mekah. Dia cakap, sebab dia nak pergi Mekah kan. Dia kata, Ustazah, doa. Ya Allah Tuhanku, aku nak pergi umrah lagi. Sebab dia nak pergi umrah, dia cakap. So doanya tu saya kata, memanglah saya nak pergi umrah. Tak, Ustazah doa lah yang Ustazah nak. Ustazah nak apa? Ustazah nak apa? Apa nak? Mula fikir kan. Jadi lepas pada tu saya semakin cerdik. Tak ada doa orang lah, doa sendirilah. Ya Allah Tuhanku, jadikan anak aku ni soleh. Kalau dia buat dosa pun, lepas tu dia insaf balik. Sebab dosa, biasalah manusia akan buat, cepat bagi jalan. Sentiasa hadirkan orang yang boleh tolong aku kalau aku susah. Doa tu sangat elok.
Doalah sentiasa hadirkan seseorang yang boleh bantu aku, tak kira ketika aku kesulitan. Doalah selalu. Ya Allah Tuhanku, ketika aku kesulitan, tekan-tekan duit tiba-tiba tak cukup dekat ATM, ada orang datang, nak ambil lah, kesian abang duit bagi tak cukup, ya ambil 1,000. Tak doa je doa. Tekan-tekan, dek gaji adik berapa? Ada 750. Kesian ni akak lah ungkapkan 250, dapat 1,000. Doa lah macam tu. Ya Allah Tuhanku, sentiasa hadirkan seseorang yang memang suka benar nak bagi, nak paksa saya ambil duit dia kan. Kau tak nak doa je doa. Ya Allah Tuhanku, sentiasa hadirkan seseorang yang pemurah, rezeki yang tak disangka-sangka. Saya biasa doa tu sebab saya nak suka. Saya suka rezeki yang tak disangka-sangka, sebab dengan rezeki yang tak disangka-sangka dan saya senang nak berinfak. Saya tak rasa kesian dah, tak rasa sayang dah dengan duit saya. Sebab orang bagi kita, kita kena bagi balik pada. Kalau kita rasa sayang, buat apa duit nak buat mana, banyak mana kan. Bagi 50 dapat 500. Sekejap kau orang bagi. Ui seronok, dapat duit seronok tak? Jadi lepas ni siapa nak bagi nombor akaun, dia bagi kat saya. Saya akan bagi satu testimoni amboi. Ada tak yang nak bagi ni? Tak tahu Ustazah ni scammer ambil duit aku ni kan. Saya takut macam tu je, tak tahu Ustazah ni scammer ambil duit aku ni. Macam tu tak yakin lah Tingkatan ikhlas. Tengok tingkatannya sikit lagi. Ikhlas awam, maknanya orang awam lah. Orang awam biasalah saya buat kerja ni lah. Taklah Ustazah saya ni ikhlas ni, saya tolong ni ikhlas Ustazah, jangan risau. Itu orang awam. Bermain di mulut dia saja dia melandasi dengan perasaan takut pada siksa Allah. Dia harapkan bantuan Allah. Itu orang awam. Dia kata kalau saya tak buat, siapa lagi nak buat. Itu orang awam. Dia nampak yang fizikal saja. Kalau khawas, orang yang umum, yang kedua, memiliki motivasi untuk memperoleh pahala dari Allah. Dengan begitu orang itu akan melakukan ibadah, memperoleh sesuatu dari Allah di akhirat nanti, seperti terhindar dari siksa neraka. Dia tak harap yang dunia, dia harap yang jauh saja. Moga-moga dengan amalanku yang sedikit, walaupun nampak banyak, sikit nanya, kita ni mengorbankan masa kita untuk tahfiz berapa banyak? Ada 12 jam? Tak ada kan? Kalau ada, alhamdulillah lah. Kita rasa banyak, sebenarnya sedikit. Kita hidup berapa tahun? Di situ nilai lah. Kita hidup katalah dah 35 tahun. Berkhidmat dengan tahfiz berapa? 5 tahun. So 30 tahun buat apa? Wallahualam bisawab. Masa tu terawang-awang. So lagi berapa tahun lagi boleh jadi ke tidak? Belum tahu. Jadi cuba congak cara itu, barulah kita akan berikhlas beribadah dalam masa yang sekarang. Sebab kita tak tahu sempat tak sempat, dengan mengharapkan ganjaran sana. Itu dah menghawas. Kalau yang awam tadi, orang umum tadi, dia nampak dunia je. Kurang-kurangnya aku ada pengalaman kerja kat tahfiz, nanti akan datang. Manalah tahu dapat kerja tempat lain. Dah ada dalam kita punya deskripsi apa kerja kita tu, pengalaman bekerja di tahfiz sebagai credit account selama berapa tahun, contoh. Itu awam lagi tu. Dia yang dia hawas ni, dia tak ada macam tu. Dia lebih kepada redha Allah. Al-khawasul khawas, nanti kalau bulan puasa dia akan keluar lah istilah ni, puasa khawasul khawas ni kan. Ikhlas itu adalah satu bentuk pengabdian seorang hamba pada Allah, disertai dengan kesadaran penuh bahawasanya seorang hamba sudah seharusnya. Memang kita ni tidak li'an aku na abdan syakura. Kata Nabi ni dah tentu masuk syurga, orang yang pertama masuk syurga. Aisyah cakap, apa pasal susah-susah bangun malam-malam, apa pasal susah-susah banyak zikrullah. Nabi kata, aku bukan sebab nak masuk syurga, li'an aku na abdan syakura. Sebab aku ni nak jadikan diri aku bersyukur. Dah jadi Rasul, aku hadir di dunia, dapat berbakti. Jadi kita pun kena macam tu. Bukan sebab apa-apa, sebab kita ni kurang-kurangnya rasalah bersyukur. Inilah peluangnya. Macam saya bersyukur sangat. Tak kira lah umur berapa pun, adalah dapat pijak balai Islam ni kan. Hari tu kat pintu kan. Masa arwah abang saya meninggal, saya kat pintu tu je layaknya. Hari ni dapat kat Senia kan. Alhamdulillah. Yang sebelah tu belum tahu lagi. Yang sebelah tu belum nampak lagi. Tapi dah sampai Senia dah. Maknanya alhamdulillah. So peluang-peluang, jejak-jejak kita itu akan menjadi saksi. So bila kita tahu, kita mulalah rasa mensyukuri. Kalaupun berlaku apa-apa dalam masa ini, maksudnya apa dia?
masa datang, masa pergi, masa kita ada nyawa, masih dalam perkhidmatan, semuanya di bawah naungan Allah, rahmat Allah. Maknanya kita berada di satu tempat yang memang Allah pilih. Jadi jangan sedih. Yang penting kita tanya diri kita, inilah peluang kita, tonjolkan apa semaksimal mungkin. Kalau orang belajar dia tak ada maksimal, dia optima. Maksimal ni dia maksimal ni kalau air kan, macam ni maksimal lah ni, minimal bawah lah. So optimalnya di luar air itu, optimal. Jadi macam ada kereta optima, tak tahulah apa beza dengan kereta biasa. Saya tak nampak beza dia pun, saya pun tak ada kereta tu. Jadi kita memberi perkhidmatan, memberi sumbangan secara optimal, lebih. Sebab kadang-kadang yang maksimal selaras dengan pendapatan, benefit yang kita dapat. Optima itulah yang namanya ahsanu amalah, amalan terbaik. Itulah optima. Kita puasa sama macam orang lain, lapar, dahaga, kita jaga. Optimanya apa? Siang-siang kalau zaman Nabi pergi perang, itu optima. Kalau kita apa dia? Kita mesti ada jihad dia. Mesti lain. Kita kena keluar. Kita kena pantau anak-anak Tahfiz ni, jangan tidur banyak sangat. Tidur boleh agak-agak, ini dah kalau sahabat dulu berjuang. Lepas tu kita kata optima kita apa dia lagi, kita sanggup. Banyaklah saya tengok dalam apa FB dan apa semua Tahfiz ni, saya tengok memang yang asatizah semua bagus. Cuma lebihkan lagi supaya yang hilang lah. Yang hilang itu seorang, ganti dengan banyak ni, ramai lagi ni. Jangan disia-siakan peluang yang ada. Kalau hilang kali 5, memang terasa lah. Tiba-tiba 5 orang meninggal sehari kan. Ustaz depan ni 3, ustaz depan ni 2, semua lagi. Woi, takut dengar dia. Kan? Yang perempuan ni dia lambat sikit. 3, takut 2 kali cakap dia tu. Ni 2. Mulalah Umi Cha nak jadi ketua lepas ni. Dia kata, sudah Pak Din ke. Tu kita kena fikir kelemahan untuk mensyukuri apa yang ada. Kalaulah Tuhan jadi, kita tak tahu. Sebab kalau dalam satu perang, dalam satu pertempuran Bir Maunah, kalau orang belajar sejarah kan, 120,000 sahabat yang hafiz mati ta'un. Asbab ta'un, memang syahid lah. Tapi masa tu rasa hilang tak? Rasa 120,000 bukan 120 orang. Katalah sebahagian, ambil yang sebelah perempuan lah, perempuan di sebelah, tiba-tiba sakit lutut, dia bergoyang, tak jalan. Misal dia tahan juga tu. Akan rasa kehilangannya. Jadi sebelum rasa kehilangan, maksimumkan apa potensi yang ada. Maksimumkan. Sebab tadi kata, kalau tak sewajarnya lah ganjaran yang Allah bagi, tak apa, akhirat ada. Keberkatan dan rahmat Allah tu sentiasa ada. Jangan risau, ada. Tak nampak, itu nama sab'iyat. Lepas ni buatlah satu, kan? Mijik boleh tampil. InsyaAllah dia perlahan je dia cakap. Kita jangan risau, lepas ni mijik dia jadi Sayyidatina Fatimah. Melantun dia keluar kuat. Boleh? Kita kena, sebab saya tengok pada diri saya. Saya dalam keluarga saya anak perempuan seorang. Kalau nak ikut jadi orang, saya tak ikutlah, tak jadi sangat. Sebab saya sangat, dalam keluarga saya, Micha tu tahulah, dalam keluarga saya ni tak ada apa-apa pun. Sebab anak lelaki ni dominance, pandai, macam arwah ni lah. Adik-adik saya semua macam tu je. Dia semua nak jadi ketua-ketua je. Bagus ini lah mataknya. Saya ni bawah je, nombor 5 lah. Walaupun anak 4, saya nombor 5, darjah saya. Tapi saya kena bersaing juga. Saya kena tunjuk kat diri saya mana boleh nak duduk belakang. Walaupun orang tak nampak, walaupun keluarga saya tak nampak apa saya buat, tapi saya nak juga. Jadi saya hanya popular di kalangan orang awam je lah. Dan keluarga ramai tak tanya lah bicara tentang sejarah saya. Keluarga saya banyak tak tahu apa yang saya buat. Mungkin dah mati, so tahu kot. Jadi saya ni banyak di luar. Sebab saya tahu kalau dalam rumah dia tak nampak, dia kena kat luar. Saya memberi sumbangan
Bukan saya nak bangga dengan semangat pun tak besar mana pun, sikit je. Tapi sekurang-kurangnya saya hadir untuk membetulkan apa yang kurang, yang tak betul, menambah apa yang kurang. Itu peranan saya. Saya rasa saya nak tambah, saya tambahlah. Saya tak mengharap apa yang ada. Saya mesti cari ruang-ruang yang boleh saya tambah supaya saya menjadi khairun nas yunfa'un linnas. Manusia yang terbaik itu dia bermanfaat untuk orang lain. Kena kebut. Apa aku nak buat hari ni? Apa aku nak buat hari ni? Sekurang-kurangnya kita buat sesuatu supaya sesuatu itu menjadi, itulah bekal kita yang terakhir di alam sana. Kita tak tahu yang mana satu nak bawa. Tuhan tak tengok banyak, Tuhan tengok mana yang kualiti. Nabi tak tengok banyak, Nabi tengok amal aku atau tidak. Kau buat ni yang banyak ni, kau ikut siapa? Ikut siapa Nabi kata nak minum air telaga ni? Saya sebenarnya saya sembahyang macam ni, puasa macam ni. Siapa ajar? Masih tak dapat jawab, maknanya bukan amalan Nabi. Tak akan dapat minum air telaga Kausar. Walaupun sedikit, mesti dari Nabi. Memfikir mesti dari ajaran Nabi, sunnah wal jamaah. Okey, saya rasa dah panjang lah dah tu. Rasa dah lama dah kan. Nampak macam ada yang macam tawaduk, anggu, gitu kan. Ada yang dah memandang ke langit, muhasabah kipas. Jadi rasanya dah lama. Dia tak boleh lama-lama. Dia lama-lama memang sebab pensan ni kerang. Okey, saya rasa itu saja. Apa yang betul ambillah sebagai pengajaran. Mana yang tak betul tu jadikan sempadan. Jangan jadi macam saya. Manalah tahu kan. Tapi terus terang saya cakap, saya bukan terbaik. Hadir ni nak ada je. Saya bukan terbaik. Jangan kata ada. Memang tak baik pun. Okay? Cuma saya ni Tuhan tentukan untuk saya sampai sini menyampaikan sesuatu yang boleh membantu. Saya harap pihak pengurusan tahfiz, para asatizah, para puak sokongan, semua-semua bekerjalah. Berbaktilah sementara ada peluang ini. Ambil kesempatan seelok-eloknya, sebab kita tak tahu apa yang Allah atur hari ini sebenarnya. Hikmahnya banyak, tapi apa? Kita tak tahu. Kita hanya akan tahu pada satu masa je. Pada satu masa nanti baru kita tahu, oh rupanya macam ni. Rupanya ini tujuannya Allah jadikan. Rupanya tu dah lambat lah. Jadi sekarang ni kau buat dulu. Buat sampailah satu ketika kita rasa apa lagi yang aku boleh bagi. Kena ada macam tu. Barulah niat ikhlas tu tersemat dalam hati. Saya rasa semua muka ikhlas nampak ni Muka nampak ikhlas lah. Sebab ikhlas tu roh kan. Dia nampak cerah-cerah. Tapi tak tahulah kot dia nak pergi berconti kan. Kalau rasa tak cukup duit, boleh beritahu saya. InsyaAllah saya akan carikan jalan. Kita masukkan dalam bahagian derma lah. Derma untuk asatizah bercuti. Kalau ada orang bagi, insyaAllah Alhamdulillah kan. Manalah tu tiba-tiba pula kan. Kalau orang mengutuk, sabar-sabar je lah. Sebab tak pernah buat dia orang. Pengurus tahfiz tak derma kat orang untuk dia berjalan. Tak pernah buat dia orang. Tu saya cakap je. Okey. Terlebih dahulu saya minta maaf sekiranya ada salah dan silap. Segala yang benar itu semuanya dari Allah. Segala yang silap, yang salah itu memang saya lakukan. Mungkin salah faham, mungkin kurangnya ilmu saya. Bukan dari Allah Saya yang silap menerjemahkan. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.